السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يفقه أقوالنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kita limpah dan inayahnya dapat sama-sama kita meneruskan sembahyang secara berjamaah, juga meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadirkan diri kita, meletakkan ataupun membuktikan ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan soleh. InsyaAllah pada hari ini InsyaAllah satu perkongsian yang saya rasa perlu dikongsikan pada muslimin dan muslimat pendengar sekalian, tentang beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Dalam satu hadis yang panjang dan memberi peringatan kepada kita pada malam ini, insya-Allah. Tajuk hadis kita pada malam ini ialah pintu-pintu kebaikan dan laluan petunjuk. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi. تعبد الله لا تشركوا به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال كف عنك هذا. قلت يا نبي الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلت أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Daripada Mu'adz bin Jabal, katanya
Aku telah bertanya, aku telah berkata ataupun aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepadaku suatu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam syurga. Seorang sahabat nama Muaz bin Jabal jumpa Rasulullah. Boleh tak bagi nasihat? Boleh tak bagi nasihat kepada aku bagaimana, apakah amalan yang boleh aku masuk syurga? Lalu Rasulullah jawab apa? Sesungguhnya kamu telah bertanya tentang sesuatu yang agung, yang besar, azimin. Dalam matan azimin, menunjukkan persoalan sahabat ini adalah persoalan yang besar, yang perlu diberi perhatian, yang perlu diberi tumpuan. Sesungguhnya ia adalah mudah bagi sesiapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, yaitu tauhid. Yang pertama tauhid, tidak sekutukan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kamu mendirikan sembahyang. Yang kedua, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji. Maklum, ini adalah rukun-rukun Islam. Kemudian baginda berkata, maukah kamu kiranya aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Sahabat tadi tanya satu soalan yang pendek je, beri nasihat kepada aku macam mana aku nak masuk syurga. Lalu Rasulullah kata, jangan sekutukan Allah, jangan syirik pada Allah SWT. Sembahyang kena jaga, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa, pergi haji. 5 perkara. Lalu oleh kerana soalan itu soalan yang besar, Rasulullah sambung lagi, buah lagi, nak beri nasihat banyak lagi. Soalan yang pendek, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri nasihat yang panjang. Kemudian baginda berkata lagi kepada Muaz, maukah kamu kiranya aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Pintu kebaikan itu apa dia? Rasulullah sambung lagi. Puasa itu benteng pemeliharaan. Sedekah menghapuskan kesalahan seperti mana air memadam api. Dan sembahyang seseorang lelaki di tengah malam. Kemudian baginda membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud seperti yang saya baca tadi lah. Surah As-Sajdah. Lalu kita baca semua ni ayat ni. Tapi sebenarnya inilah pintu kebaikan. Allah baca ayat ni, tatajafa junubuhum anil madadi'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Esok mungkin kita baca. Tapi kandungan yang besar itu bermaksud mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Tu pintu kebaikan. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan. Apabila berdoa kepada Allah, mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaan Allah. Bila doa dengan rasa takut, bukan doa ni dengan rasa sombong. Ada setengah orang doa kepala otak ke lain ataupun lenggok. Doa Allah SWT ni, nak mohon pada Allah SWT, kepala lenggok ke situ, lenggok ke sini. Seolah-olah tidak tahu kita berhadap dengan siapa. Orang yang mendapat pintu kebaikan ini seperti dalam firman Allah ini, apabila mereka berdoa dengan rasa takut dan mengharap keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara doa. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka. Ada harta, ada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan.
lalu menginfakkan harta tersebut, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka daripada segala jenis nikmat. Allah SWT seorang pun tak tahu ni nikmat yang Allah SWT nak beri kepada orang-orang yang bangun tengah malam, beri infakkan harta. Apabila berdoa dengan takut, Allah SWT berfirman dalam surah As-Sajdah, tiada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka daripada segala jenis nikmat, yang amat indah dipandang dan mengembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Bacaan Al-Quran yang paling baik adalah bacaan bertajwid dan berserta dengan tadabbur, menghayati. Tadabbur ni sifat orang, kalau saya ingat bahasa Arab, tadabbur ni bukan tafsir, dia sifat kita menghayati. Sifat kita menghayati sesuatu panggil tadabbur. Ada sifat seseorang. Tafsir, syarah, tapi tadabbur ni kita menghayati sesuatu tersebut ikut kemampuan kita. Kemudian baginda bersabda lagi, soalan yang pendek. Kemudian Rasulullah SAW sambung lagi, nak bagi lagi nasihat, supaya mendapat jannah itu. Kemudian baginda bersabda lagi, maukah kamu kiranya aku ceritakan kepadamu tentang kepala segala urusan? Tunggak, iaitu imaduhu, dalam matan imaduhu iaitu tiang dan kemuncak, tiangnya dan kemuncaknya. Kemuncak, zirwatu sinam, zirwatu sinami, kemuncak. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dari segi bahasa, zirwah ini adalah tempat yang tinggi. Zirwah adalah tempat yang tinggi. As-sinami maksudnya bonggol unta. Ini tashbih ataupun perumpamaan yang Rasulullah SAW guna. Zirwatus sinami menunjukkan kemuncak segala urusan, penghabis segala urusan. Ada Rasulullah nak bagi tahu kepada kita. Yang pertama, kepala segala urusan. Yang kedua, tiang segala urusan ataupun tunggak segala urusan, tunjang segala urusan. Yang ketiga adalah kemuncak, zirwatu sinam, iaitu kemuncak penghujung segala urusan. Aku jawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Mu'adh jawab, sabda baginda, kepala segala urusan ialah Islam. Ada ikut cara Islam. Islam aja masuk tandah macam mana, masuk masjid macam mana, ada mengikut ulama-ulama kita lah, ada yang disyarah, adab-adab begitu. Nak pakai kasut kaki kanan dulu, ada itu semua. Ada urusan dari segi rumah tangga, urusan dari segi harta kita dengan cara Islam lah. Ada tunggak ataupun imaduhu, iaitu tiangnya ialah sembahyang. Sembahyang ini adalah tiang segala urusan. Urusan kita ini tak jadi, contoh ada urusan tak jadi, mikir nak nega, macam-macam perancangan. Malang tu buat strategi, kena pergi buka cawangan sini, cawangan sini, cawangan sini. Lalu kita bersurah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan macam mana? Sembahyang sunat 2 rakaat, tu cara dia. Sembahyang. Ada. Lalu apabila program kita tak jadi, contohnya kita buat perniagaan tak jadi, lalu kena cek apa dia? Cek tunggak tu. Tiang dulu, cek tiang. Sembahyang kita khusyuk dah. Sembahyang Allah Subhanahu Wa Taala.
Ni dalam semayang mikir lagi nak nega, mikir lagi projek. Minta maaf saya sebut. Kalau orang projek kuat sangat dia, tak boleh nak kawan ni, dia akan mari dalam semayang. Hak ni boleh buat apa? Time semayang baru tubik. Sebelum semayang tak tubik dah. Nak perancangan mesti tubik. Setan, mainan setan. Lalu mungkin dah di situ berlakunya kita kerugian dalam urusan kita. Tak kira itu perniagaan ke, urusan benda lain ke, anak ke. Anak kita biarkan tak semayang. Lalu besar-besar aku raja kita, ataupun besar-besar tak jadi. Jadi tak jadilah. Jadi sampah masyarakat contohnya. Lalu kita renung apa? Apa yang perlu kita renung? Dulu kita didik dak mereka dengan sembahyang. Dulu kita perberat dak anak-anak kita ini dengan sembahyang. Lalu kita tak berat mana tentang sembahyang. Biarlah ikut dia. Zaman kecil pun kita buat ikut dia dah. Besar pun tak sembahyang. Lalu apa ya? Apakah kita sudah berjaya mendidik anak kita dengan berjaya ataupun tidak? Kerana sembahyang itu tunggak urusan, tunggak ataupun tian urusan. Banyak lagi hadis-hadis lain menunjukkan sembahyang itu imaduddin. Dan kemuncak segala urusan, dan kemuncaknya adalah jihad fi sabilillah. Kenapa jihad fi sabilillah ini zirwatus sinam? Orang Palestin perang sekarang ni tak? Itu sudah sampai kepada kemuncak segala urusan. Urusan lain sudah beres, sembahyang, belajar tauhid, iman kena kuat. Kalau tak kemah benda-benda gini, nak perang dengan musuh, iman diuji dengan berat. Lebih-lebih lagi tauhid, akidah kita diuji. Sebab apa? Kita hidup dengan mati, menang ataupun syahid. Lalu depan musuh, apabila iman tidak cukup ataupun tauhid tidak kemas, sembahyang pun tak khusyuk, kemungkinan kita akan gementar ataupun tewas dalam peperangan. Ramai kata, kena belajar ketenteraan, kena belajar akad senjata. Memang kena belajar, tapi yang paling penting belajar akidah dulu. Kemah akidah, mantapkan iman. Sembahyang biar rapat dengan Allah SWT. Kita ni apabila sembahyang biar rapat dengan Allah SWT. Tahu Allah SWT tengah lihat kita. Bacaan kita itu perlu difahami. Begitu, kena baiki begitu dulu. Baru kita belajar ketenteraan, kemudian pergi perang. Ada orang nak lakoh lalu. Mari kita pergi perang. Memang semangat pergi perang. Tunjuk semangat itu dalam solat kita. Tunjuk semangat perang itu dalam solat kita. Kemah solat kita, hubungan Allah SWT. Tunjuk semangat kita itu dalam tauhid kita, akidah kita. Setakat mana kita faham akidah kita, setakat mana kita bersungguh mendalami akidah, setakat mana kita bersungguh untuk menghadirkan diri dalam kelas-kelas akidah. Begitu cara kita bersedia untuk berperang. Begitu. Kemudian akad senjata dan sebagainya, kita boleh perolehi selepas pada itu. Selepas pada itu. Jadi itulah kita tengok orang-orang Palestin apabila berlaku peperangan, dia akan sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tunjuk sama tangan satu, ahad. Menunjukkan tauhid. Kita boleh tak setara dia orang? Anak kena tembak, kena bom, masih lagi senyum. Sebelum ni anak duduk suka main tepi-tepi kita. Tiba-tiba esok anak meninggal, kena bom, hancur lebur muka. Ayah mana hati tak remuk? Kalau iman kita tipis dalam peperangan ini, kita sudah balik awal. Kunci dia apa? Iman dulu. Kunci apa? Salat dulu, taqarrub ila Allah. Kalau kita tak percaya qada dan qadar Allah SWT, sudah pasti kita akan
tewas dalam akidah. Mereka diuji dalam penjara, di brainwash, dalam penjara. Bukan benda yang sikit-sikit. Ni tes iman ni, tes iman. Allah tes iman orang Islam dalam penjara Israel. Israel kata, "Mu nak sokong aku ke mu nak sokong Palestin? Kalau mu nak sokong aku, jadi perisikan." Kalau orang tak kuat iman, tak kuat iman, jadi macam Mossad. Mossad ni orang Palestin. Mossad asal dia orang Palestin. Kita tak tahu lagi kita ni macam mana. Wallahualam. Tapi boleh nampak contoh. Jadi perisikan Israel sekarang. Sebab apa? Diuji dengan dahsyat akidah kita apabila dalam penjara, apabila anak kita mati depan mata. Allah uji kita. Uji apa? Bukan uji dengan musibah. Memang musibah kita nampak. Uji iman. Gegah, degih dah iman kita. Sebab mereka kata, kalau mau nak selamat, mau keluar daripada Palestin. Kalau mau nak mati, mau duduk sini. Duduk di Palestin. Kalau kita tak kuat iman, ada hati aku masuk buatmu, tak kuat iman. Semua bergantung pada iman, akidah. Lalu nak berperang itu bukan perkara yang mudah. Kuatkan akidah tu. Kita bersedia untuk perang. Maksudnya kita kena belajar bersungguh-sungguh tentang akidah. Belajar khusyukkan sembahyang. Kita tengok orang perang, Allah hebatnya. Bukan kita tengok kesian kepada dia, kita tengok hebatnya iman dia. Itu tengok. Sebab apa? Di antara ciri-ciri orang yang kita baca selalu dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan-jalan orang yang lurus, jalan-jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan mereka yang telah mendapat nikmat. Jalan-jalan mereka yang telah mendapat nikmat ini telah ditafsirkan, telah diterjemahkan dalam ayat lain surah An-Nisa. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim, siapa yang mendapat nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Syuhada ni was-salihin. Syuhada di antara orang yang mendapat nikmat. Jadi kita kena tengok apabila mereka berperang, tengok iman dia. Tengok iman dia. Macam mana iman dia? Masih senyum lagi. Bukan kita kata orang tua saja, bahkan budak-budak pun hebat akidah dia. Esok dah nak kena bom, tulis nama. Mai tulis nama masing-masing. Allah tangan akan tulis nama. Syahid nama, Muhammad nama. Sebab apa? Esok nak kena bom. Masih lagi main, kita nampak main lagi. Kalau kita lari, lari mana tau? Pergi jauh, nusuk dalam lubang, jatuh. Orang tak kuat iman. Tapi budak-budak main. Dalam video, bom situ, bom sini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tak bimbang kena mati. Dah. Budak-budak. Kalau orang tua, dia tunjuk orang tua dalam video tu dah. Tunjuk budak-budak. Begitulah tauhid yang perlu kita contoh. Memang memang kita simpati, tapi kita kena tiru macam dia. Akidah dia boleh macam mana peliknya. Akidah yang kuat setara tu boleh macam mana dah. Lalu kita apabila semayang, ya Allah, doalah sebelum kita semayang, ya Allah berilah aku akidah macam orang Palestin, orang yang berjuang, orang yang syahid fi sabilillah. Boleh setara tu. Nak semayang, kita kena fokus semayang pada Allah SWT. Semayang itu Allah SWT pandang, Allah SWT dengar apa yang kita sebut, dan kita kena tahu apa yang kita sebut. Jangan sekadar semayang saja. Itulah yang dikatakan kemuncak segala urusan zirwatu sinami. Dalam matan zirwatu sinami, iaitu kemuncak segala urusan Allah jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Kemudian baginda bersabda lagi, hadis yang panjang, matang hadis saya baca panjang. Muaz tanya pendek. Rasulullah bagi nasihat yang panjang. Kemudian baginda bersabda lagi, mahukah kamu kiranya aku memberitahu kepadamu
anak kunci kepada semua perkara tersebut. Kita nak imam yang mantap, boleh syahid, boleh apa tadi, bangun tengah malam, bayar zakat, berpuasa, ada. Kita nak boleh benda tu. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sini? Maukah kamu kiranya aku memberitahu kepadamu anak kunci? Anak kunci. Nak buka pintu kena ada anak kunci dia. Anak kunci kepada semua perkara tersebut. Aku menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Nak kita kata macam mana nak boleh? Macam akidah begini. Ada. Lalu baginda memegang lidahnya seraya bersabda, kamu mesti menjaga ini. Lidah. Ada. Semua perkara dalaman ni berkait dengan lidah ke? Sebab itulah ulama meletakkan tajuk, antara tajuk tasawuf yang banyak dikupas ialah lidah. Kerana lidah itu boleh menjerumuskan dalam kita dalam neraka. Dalam hari ini pun ada sebut. Lalu baginda memegang lidahnya seraya berkata, kamu mesti menjaga ini. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, adakah kita akan dibalas, dipersoalkan dengan apa yang kita pertuturkan? Sahabat tanya. Baginda menjawab, saqilat ka ummuka. Ayat yang berbekas di hati. Saqilat ka ummuka ini ayat yang memberi bekas yang mendalam dalam hati. Ada. Mu kena ingat molek. Maksud dia saqilat ka ummuka. Lebih kurang celakalah kamu. Sebab apa? Ayat ini tajam ayat kita dengar tajam ni. Inilah uslub yang digunakan dalam hadis, dalam Quran pun ada situ. Ada. Kadang-kadang nak suruh ingat dalam hati ni kena bagi tamparan yang hebat dalam perkataan. Rasulullah sebut saqilat ka ummuka, celakalah kamu. Tak jaga lidah, celakalah kamu. Tidak ada yang menghumbankan manusia ke dalam neraka di atas muka mereka. Orang yang tak jaga lidah ni, tidak ada yang menghumbankan manusia ke dalam neraka di atas muka kamu. Dalam riwayat lain disebut di atas hidung mereka. Ala wujuhihim, di atas muka mereka. Ala manakhirihim, di atas hidung mereka. Melainkan hasil tuaian lidah mereka. Lidah tak jaga, ngopak ke orang situ sini. Kain dengan lidah ke? Semua dalam mahal kita cerita ni, kain dengan lidah. Ya, kain dengan lidah. Ada. Apabila lidah kita ini selalu sebut benda-benda yang tidak berguna, ada. Benda yang buruk, cerita hal orang, ada. Benda yang boleh merosakkan akidah, lidah kita sebut. Ada. Hebat ni apabila anak kita nangis kan, ada. Wah. Ada. Dalam hadis mula-mula tadi, jangan kamu syirik pada Allah SWT. Syirik macam mana? Apabila lidah kita sebut. Anak kita nangis, jumpa cari Tok Bomo dulu. Tok Bomo dulu cari. Lalu Tok Bomo ni dia pandai bisnes. Baca ayat Quran. Baca ayat Quran. Oh, bagus baca ayat Quran. Ada. Memang Quran tu syifa. Tapi ngelah dah, kena pakai ni, gelang ni gelang ni. Kalau tak pakai dia nangis mula. Lalu kita pun pakai gelang. Senyap anak kita. Balik rumah, nak mandi kita buka gelang, nangis sungguh. Waktu kita pakai, senyap balik. Kata jadi, dia kata, jadilah Tok Bomo ni. Ustaz biasa panggil. Jadi ustaz ni. Lalu Allah SWT uji kita sebenarnya. Uji kita macam mana kita nak mensyirik ataupun kita tidak mensyirikkan Allah SWT. Uji sikit je. Kita kata jadi ni, kita pula iklan ke orang lain. Jadi ustaz ni dia bagi gelang tu, gelang tu jadi. Lalu kita pun
ramah lalu orang lagi. Sahang boleh kita belaka. Sedangkan itu mendatangkan syirik kepada kita. Hasil daripada apa? Mulut kita sebenarnya. Mulut kita. Kita kata jadi pun masuk dalam hati. Apabila masuk dalam hati, lupa dah hak asal. Lupa hak asal iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa asal Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan. Lupa asal. Jadi kita tertipu. Walaupun jadi tak jadi itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita ke? Istidraj. Nak uji kita ke? Lalu kita pun kata benda ni dah jadi. Begitu juga makan ubat. Minta maaf saya sebut sini. Makan ubat. Makan ubat. Kita makan ubat. Jangan selalu sangat kita sebut ubat ni jadi. Tak ada masalah sebut. Tak ada masalah. Tapi bila kita mulut kita cakap sama ubat ni gini-gini jadi. Saya makan jadi sangat. Lalu makan jadi sungguh. Lalu dia akan jadi sebati dengan kita. Ubat ni jadi. Lupa pada asal. Lupa pada asal iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata bukan orang kata begitu salah belaka. Sebab akidah ni kait dalaman. Mulut kita tak aci lagi. Mulut kita kata jadi, tak jadi. Jadi ubat ni, tak syirik lagi situ. Mulut kita. Tapi yang jadi syirik apabila hati kita iktiqad betul-betul benda tu jadi. Jadi semua orang yang kata begitu tidaklah kita kata dia salah akidah. Sebab akidah ini dalaman. Yang penting jangan selalu sebut. Sebab apa? Lidah ni dia boleh menjerumuskan kita dalam dalaman kita. Boleh menjerumuskan, merosakkan dalaman kita. Kali apabila kita sebut macam zikir, Allahu Akbar. Sebab tu kita digalakkan sebut berzikir banyak-banyak supaya kita membesarkan Allah SWT. Dan apabila kita sebut benda-benda yang tak molek, maka kita akan terhasil dalam diri hati kita, terbekas dalam hati kita. Sebab itulah dengan lidah sahaja boleh merosakkan hati kita, boleh menjerumuskan hati kita. Itulah kunci segala kebaikan. Jaga lidah. Kunci kepada semua perkara tersebut yang di atas ni. Lidah. Itu contoh akidah. Contoh benda lain, ngopak ke orang apa semua. Mulut tak boleh nak senyap. Ngopak ke orang buruk. Akhir kali kita pandang orang tu buruk. Padahal kata biasa je. Tak adalah buruk sangat. Apabila kita kata dia ni buruk, perangai buruk, mulut buruk, muka uduh, contoh. Lepas tu dia masuk dalam hati kita. Betul tak? Masuk dalam hati kita, kita jadi orang, kita pandang orang tu atas bawah. Pandang orang tu bawah pada kita ataupun lekeh pada kita. Akhir kali merosakkan hati kita. Akhir kali kita boykot orang tu. Tak nak pasal-pasal. Akhir kali balik baloh. Akhir kali jadi musuh. Hasil daripada mulut, asal-asal mulut kita sebut. Sebut orang ni buruk, muka huduh apa semua. Dia masuk dalam hati. Itulah bahananya lidah. Itulah yang dikatakan segala kunci kepada semua yang di atas itu adalah lidah kita. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan yang memberi bekas dalam hati. Mu kena ingat molek, seolah-olah Rasulullah kata. Mu'ah mu kena ingat molek. Dengan cara apa? Rasulullah sebut saqilatka ummuka, celakalah kamu. Bukan nak kata ke Mu'ah, tapi supaya Mu'ah ni ingat, biar masuk dalam hati, biar renung apa yang aku bagi tahu ini. Rasulullah SAW pegang lidah, mu kena jaga ini. Mu kena jaga lidah. Mu kena jaga lidah. Hari ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita muhasabah diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini memberi peringatan yang mendalam kepada diri kita. Saya ulang sekali lagi, perkongsian pada malam ini adalah berkenaan dengan hadis yang panjang
Muaz tanya benda yang pendek. Yang pertamanya Muaz tanya, macam mana, apakah amalan yang boleh masuk aku masuk dalam syurga? Lalu Rasulullah jawab rekah mula-mula. Kemudian Rasulullah sambung lagi 4 perkara yang penting supaya kita ni biar boleh menjadi ahli syurga. Ahli syurga ada ciri-ciri yang baik. Dalam matan sebut empat perkara. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut perkara yang asas, iaitu rukun Islam, iaitu la tusyriku bihi syai'a. Sungguhnya jangan kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, iaitu sembah Allah SWT, tidak sekutukan Allah SWT dalam perbuatan dan sebagainya. Jangan sekutukan dengan Allah SWT. Jangan syirik pada Allah SWT. Mendirikan sembahyang seperti mana saya hurai sebelum ni, iqamatus salah. Dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam sebut pun ada perkataan tuqimus salah. Ada perkataan qama di situ. Qama bermaksud mendirikan salat, bukan sekadar salat saja, bahkan kena mendirikan salat. Dalam Al-Quran, iqamatus salah, qumu ila salah, semua ada perkataan qama, menunjukkan salat ini bukan sembahyang saja, bahkan kena mendirikan sembahyang. Baca kena betul, kena faham apa yang kita baca, menghayati betul-betul, sedar bahawasanya Allah SWT lihat kita sembahyang. Itu sembahyang tu, baca Fatihah tu, biar sedar bahawasanya Allah SWT sambut Fatihah kita yang baik. Apabila baca Alhamdulillahirrabbilalamin, lalu Allah SWT sambut, telah memuji hamba aku. Kita kena sedar benda tu dalam sembahyang. Lalu apabila sembahyang tak ada iqamah, orang panggil bukan sembahyang. Dalam Quran tak sebut salli ni fi'il amr, sembahyanglah kamu, tak. Mesti ada iqamatus salah, qumu ila salah, qumu ila salah. Mesti ada benda tu. Itu. Dan wa tu'tiyaz zakah. Tunaikanlah zakat. Tunaikan zakat ini setelah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, diganti oleh khalifah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar orang yang lembut daripada Sayyidina Umar. Orang yang lembut, orang yang banyak bertolak ansur. Tiba-tiba apabila ditaklifkan dia sebagai khalifah yang pertama, apakah tindakan? Tindakan dia adalah memerangi golongan riddah. Orang yang lembut tadi memerangi golongan riddah. Apa golongan riddah ini buat? Golongan yang sesat, golongan yang murtad. Riddah ni murtad buat. Dia sembahyang, tapi benda dia dah buat lepas Rasulullah wafat. Tak bayar zakat. Apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Abu Bakar buat? Serang orang yang tak bayar zakat. Serang. Menunjukkan bahawasanya orang tak bayar zakat ni, Sayyidina Abu Bakar kata sudah riddah, iaitu murtad. Nak kata ni sembahyang, bayar zakat ini bukan perkara yang lekeh, bukan perkara yang tidak tak ambil perhatian. Bayar zakat ini perlu ambil perhatian. Kerana sehingga orang yang lembut ini, Sayyidina Abu Bakar ini memerintahkan orang Islam pada ketika itu, pada permulaan pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, serang orang yang tak bayar zakat. Jadi saya kena reka-rekahan. Sebabnya masa sudah kesuntukan masa. Wa tasumu Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait. Dan melaksanakan haji. Dalam matan ini yang panjang saya sebut tadi, ada as-saumu junnatun, iaitu puasa itu benteng. Saumu junnatun ini puasa yang disebutkan dan yang dihuraikan selepas pada itu, iaitu pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan ialah puasa. Antaranya yang pertama puasa. Puasa itu benteng. Benteng macam mana?
Tak kira puasa wajib ke puasa sunat. Apabila kita tak boleh nak tinggal nak buat perkara-perkara baik dan lalu kita payah nak buat benda perkara-perkara baik tersebut. Seperti mulut kita gerak lama. Payah nak sekat dah. Macam mana kita nak buat? Puasa. Yang pertama kena puasa. Sebab apa? As-sawmu junnatun. Puasa itu benteng pemeliharaan. Nafsu kita berkelojak. Ada. Orang lelaki nak kahwin. Contohnya orang muda nak kahwin. Minta dengan ayah. Tak boleh. Lepas tu duit tak ada. Lalu apa yang perlu dibuat adalah puasa. Itulah puasa adalah benteng. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira masa kita ni sudah di penghujungnya. Mudah-mudahan perkongsian yang banyak lagi kita nak hurai sebenarnya, tapi masa tak ada. Mungkin bolehlah rujuk balik hadis-hadis yang saya baca ini, hadis yang panjang, lalu kita beramal dengan hadis sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Kullum min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله ويا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.